Didik TV KPM. Malaysia sesungguhnya sebuah negara yang kaya dengan khazanah alam yang tidak ternilai. Sumber-sumber semula jadinya menjadi faktor penyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Dalam pelajaran kali ini, murid akan mengetahui lebih lanjut tentang sumber-sumber semula jadi yang utama di Malaysia, iaitu sumber hutan, sumber tanah, sumber air dan sumber mineral. Berada di ladang solar yang pertama di Malaysia yang diuruskan oleh syarikat Saipark di Pajam Mantin Negeri Sembilan. Gambut. Okey, tengok. Bertani gambut. Okey, jenis bertani gambut. Okey, memang sangat sesuai untuk penanaman nenas. Okey. Kita tengok. Ni buah nenas. Ni adalah buah nenas dia. Kembali semula menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Afizah dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Az. Okey, baiklah Cikgu, saya nak tanya tentang video tersebut Cikgu. Yang tu apa kaitan dengan apa yang kita akan belajar untuk segmen ini Cikgu? Untuk pelajaran hari ini iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Jadi video-video yang dipaparkan sebentar tadi adalah berkaitan dengan apa yang ada di bumi kita yang bermula dengan sumber air. Tadi saya nampak kan air yang bersih, jernih, laju. Kemudian kita ada sumber tanah yang ada tanaman nanas daripada tanah gambut. Kita ada sumber apa lagi tadi? Hutan. Kita ada hutan. Dan ada kita macam ada solar panel tadi kan tu? Solar panel tu, itu daripada sumber apa tu? Sumber cahaya matahari. Tenaga solar. Daripada tenaga solar dan juga kita ada sumber mineral yang ada pelantar minyak. Itu adalah sumber mineral. Contoh antaranya lah. Jadi, video tersebut ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini iaitu sumber semula jadi yang utama di Malaysia. Okey, baiklah Cikgu. Jadi, saya boleh teruskan? Ya, silakan Cikgu. Okey, untuk hari ini, murid kena tahu apakah jenis-jenis sumber yang terdapat di Malaysia, iaitu ada dua jenis, sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Jadi apa kata kita libatkan murid-murid kita pada hari ini untuk menjelaskan apakah dia sumber boleh baharu dan juga apakah dia sumber tidak boleh baharu. Jadi kita nak mulakan dengan sumber boleh baharu. Mungkin ada di kalangan murid kita dah pun mencari atau meneroka apakah jawapan ataupun untuk menjelaskan konsep sumber boleh baharu. Mungkin Nabila Aina nak cuba? Cikgu. Sumber boleh baharu ni. Hai Cikgu. Hai. Sumber boleh baharu ni ialah sumber yang terdapat di sekeliling kita. Sama ada di permukaan bumi, dalam bumi atau dalam air. Ada dua jenis sumber boleh baharu, iaitu dan sumber tak boleh baharu. Sumber boleh baharu ni ada 4. Iaitu hutan, suria, tanah dan air. Hutan ni kita ada hutan hujan tropika, tanah kita ada pasir dan air kita ada sungai.
Okey, terima kasih Nabila Aina. Bagus. Itu adalah konsep sumber boleh baharu. Maknanya sumber yang kita boleh gunakan secara berterusan dan tidak boleh habis. Maknanya sampai bila-bila selagi kita hidup di muka bumi ini, sumber tu akan sentiasa ada. Contoh apa tadi? Sumber tanah, yang kita ada tanah ni. Kemudian kita ada sumber air, tenaga matahari ataupun suria dan juga sumber hutan. Jadi itu adalah sumber yang tidak akan habis. Dan satu lagi sumber adalah sumber tidak boleh baharu. Mungkin ada penjelasan daripada murid kita. Tivia, mungkin nak cuba? Ya, cikgu. Ya, silakan. Okey, Sumber Tivia. tidak boleh baharu iaitu akan habis jika kita guna tanpa kawalan. Itu ada dua jenis, contoh sumber mineral logam dan sumber mineral tidak logam. Okey. Contoh sumber mineral logam tu ada emas, bauksit, biji besi dan lain-lain. Okey. Manakala contoh sumber tidak mineral logam tu ada petroleum, gas asli, kaolin dan sebagainya, cikgu. Okey, terima kasih Tivia. Bagus di atas cubaan Tivia tadi. Jadi sumber tidak boleh baharu ni lawan kepada sumber boleh baharu tadi. Tadi tak boleh habis. Tapi sumber yang tidak boleh baharu ni dia boleh habis kalau kita gunakan, kita teroka secara berterusan tanpa kawalan. Itu perbezaan antara boleh baharu dan juga tidak boleh baharu. Ini contoh sumber boleh baharu kita iaitu tanah, air, hutan dan juga suria. Okey, seperti yang dijelaskan oleh murid kita tadilah. Okey. Jadi ini sumber boleh baharu hutan. Ada 4 jenis hutan. Mungkin kita akan minta murid kita untuk jelaskan berkaitan dengan sumber hutan. Siapa nak cuba? Ada nak cuba? Yvonne? Sumber hutan Ada berapa? Yvonne? ada 4. Ada 4. Okey. Hutan hujan tropika, hutan gunung, hutan pantai dan hutan paya. Hutan paya. Okey. Hutan paya dibahagi kepada 2 bahagian. Satu, hutan paya air tawar. Kedua, hutan paya air masin. Paya air masin. Hutan paya. Okey, jadi itu adalah sumber boleh baharu iaitu hutan yang ada 4 jenis dekat Malaysia ni. Okey, kita ada hutan hujan tropika, kita ada hutan paya iaitu paya air masin dan juga paya air tawar. Kemudian kita ada hutan gunung serta hutan pantai. So banyak jenis hutan sebenarnya dekat Malaysia ni yang kita nampak macam pokok hijau besar-besar je kan. Sebenarnya ada banyak lagi jenis hutan yang perlu murid-murid tahu. Okey. Itu berkaitan dengan hutan. Selain daripada tu, kita ada sumber tanah. Tanah ni yang Sean nampak ni agak warna hitam ni. Agak-agaknya tanah apa ni? Tanah mungkin gambut ke itu? Pandai Sean. Sebab Sean dah tengok video tadi kan. Video yang tanah yang berwarna hitam ini adalah sesuai untuk tanaman nanas. Iaitu tanah gambut. Okey. Tapi kita ada tanah-tanah lain. Ada tanaman-tanaman lain. Cuba kita minta penjelasan daripada murid kita. Apakah tanah-tanah lain selain daripada tanah gambut? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Saya. Okey, Aiman. Okey. Selain daripada tanah gambut, kita ada tanah elektrik. Tanah elektrik ni dia common juga kat Malaysia ni. Ada banyak. Lepas tu kita ada tanah alluvium. Lepas tu kita ada tanah belis. Okey. Tanah elektrik ni selalunya untuk tanam pokok getah, pokok kelapa sawit. Okey. Okey, terima kasih Aiman. Jadi tanah yang paling common sekali dalam bumi kita ni di Malaysia ialah tanah latrit. Tanah yang berwarna merah. Sebab itulah durian hidup subur dekat Malaysia ni. Sebab sesuai dengan tanah tersebut. Kemudian getah dan kelapa sawit juga sesuai dengan tanah latrik ni. Okey, sebab itulah kita kaya dengan ladang kelapa sawit, ladang getah sebab adanya tanah latrik. Itu sumber yang kita ada dalam bumi Malaysia. Selain daripada itu, kita ada sumber air. Jadi sumber air ni pun banyak juga. Okey, cuba kita tanya. Yang kita nampak je sungai je. Kita ingat sungai je sumber air kita kan. Tetapi sebenarnya ada sumber-sumber lain yang berkaitan dengan air ni. Cuba kita tanya murid kita, apakah sumber yang selain daripada air sungai? Siapa nak cuba?
Aiman sudah? Okey, Tibia. Okey. Apa dia, Air Tibia? itu ada 7 jenis: sungai, paya, laut, kolam, tasik, air bawah tanah dan empangan. Okey, betul. Betul, Tibia. Kita ada sumber sungai, air sungai daripada air paya, laut, tasik dan juga air bawah tanah serta kolam dan juga empangan. Itu untuk sumber air. Dan air sekali kita ada sumber yang tambahan kita yang semula jadi yang semakin giat kita majukan sekarang ini yang kita panggil sumber tenaga alternatif. Yang termasuk suria tadi. Selain itu kita ada juga tenaga hidroelektrik, kita ada angin dan juga kita ada tenaga biomas. Okey, ini sumber tenaga pilihan yang semakin dimajukan di Malaysia lah. Dan paling giat sekarang ini adalah solar yang kita guna pakai seperti yang di atas bumbung rumah dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah contoh pemasangan solar di bumbung rumah yang kita telah semakin ramai nampaknya rakyat Malaysia yang dah gunakan. Okey, dan juga empangan hidroelektrik dan antaranya adalah empangan bakun. Cuba kita tanya penjelasan daripada murid, kenapa Malaysia ni berpotensi untuk memajukan industri tenaga solar dan juga kuasa hidroelektrik. Mungkin ada jawapan daripada murid kita. Okey, siapa nak cuba? Aiman, okey Aiman. Dia berpotensi sebab iklim dekat negara kita ni, cikgu, iklim khatulistiwa. Okey. Itu sebabnya negara kita dia macam mempunyai hujan, lepas tu dia menerima pancaran matahari sepanjang tahun. Okey, bagus Aiman. Itulah sebabnya kita berpotensi untuk memajukan tenaga solar. Pancaran matahari kita sepanjang tahun, hujan juga sepanjang tahun. Jadi kita tak ada isu ataupun masalah untuk mendapatkan tenaga tersebut. Okey, betul ke jawapan tadi, Ego? Betul. Aiman, betul. Nak beri berapa bintang, Ego? Okey, 5 bintang. 5 bintang. Okey. Kita teruskan. Silakan, Cikgu. Ini contoh juga sumber tenaga. Kalau tenaga solar dengan hidroelektrik itu telah biasa dan semakin giat dimajukan. Kita ada tenaga lain yang juga berpotensi untuk dimajukan, iaitu kita ada tenaga angin. Kalau nampak kincir angin ni, kalau siapa biasa pergi ke pulau perhentian, ni ada di atas bukit di pulau perhentian. Okey. Pun kita gunakan sekarang dan makin maju jugalah, semakin banyak dibuat. Okey, jadi itu berkaitan dengan sumber boleh baharu. Kemudian sumber tidak boleh baharu yang boleh habis, kita ada 2 jenis, logam dan juga bukan logam. Okey, contohnya kalau Sean lihat di dalam slide, itu adalah gambar berkaitan dengan petroleum, Ego. Ya, bagus John. Okey, itu adalah pelantar minyak yang di luar pesisir pantai. Maknanya kita korek sumber mineral petroleum ni di dalam dasar lautan. Okey. Ini contoh-contoh dia. Kita ada bukan logam. Seperti salah satu tadi petroleum lah. Dan kita ada juga mineral logam. Yang ada kat depan ni kebanyakannya daripada mineral logam. Okey. Kita nak terus kepada latihan kepada murid hari ini. Okey, boleh. Okey, mungkin dia faham ataupun tidak konsep sumber boleh baharu dan tidak boleh baharu. Okey, cuba jelaskan perbezaan. Ada tak ada kalangan mereka yang nak cuba? Siapa? Okey, Yvonne. Apa dia perbezaannya? Sumber boleh baharu adalah sumber yang boleh digunakan berterusan. Okey. Sumber yang tidak boleh baharu itu akan habis jika kita menggunakan tanpa kawalan. Okey, bagus Yvonne. Itu betul perbezaan antara sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey, 5 markah untuk Yvonne. 5 markah tanya kepada anda. Okey, cuba kita lihat paparan seterusnya. Okey. Cikgu ada senaraikan 10 jenis sumber. Cuba murid-murid kategorikan yang manakah boleh baharu dan mana satu yang tidak boleh baharu. Okey. Nombor 1, saya tanya Sean dulu. Pokok meranti. Yang ini adalah sumber boleh baharu, Ego. Bagus, Sean. Sumber boleh baharu sebab dia boleh ditanam semula. Okey, yang kedua, tanah gambut. Yvonne, baharu atau tidak boleh baharu? Sumber boleh baharu. Bagus, Yvonne. Petroleum. Siapa nak cuba selepas tu? Tibia? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Tasik, adakah baharu ke tidak boleh baharu? Nabila? Boleh baharu. Boleh baharu. Pokok mengkuang?
Boleh baharu, Cik. Boleh baharu. Angin? Boleh baharu. Boleh baharu. Bagus. Arang batu? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Gas asli? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Emas? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Dan ombak? Boleh baharu. Bagus. Semua boleh jawab. Maknanya mereka sudah memahami akan konsep sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Kita nak berikan markah kepada mereka, Igu? Okey. Berapa banyak markah, Igu? 10/10. 10/10. Tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika. Kita akan kembali semula ke slot menengah rendah selepas ini di Didik TV KPM.